Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya kasihi pengerusi majlis pada malam ini, Puan Rabita, yang dikasihi Ketua Muslimat Kawasan Rau, Puan Habidah Saleh. Seterusnya, saf kepimpinan Dewan Muslimat PAS Kawasan Rau, JMC Kawasan Rau. Seterusnya, semua peserta munajat Akifi yang dapat bersama pada malam ini. Moga-moga kita diberi oleh Allah SWT kerahmatan, keberkatan, keampunan daripada Allah SWT dan penerimaan hajat-hajat kita yang kita mohonkan pada Allah SWT setiap kali kita berhajat pada Allah. Dan Alhamdulillah, malam ini semua di Rau, walaupun di tempat sendiri juga ada munajatnya yang setiap malam kita sama-sama laksanakan. Tapi tugas dan tanggungjawab kita ini memberikan sedikit perkongsian kepada sahabat-sahabat di tempat lain. Dan malam ni bersama dengan Muslimat di Rau. Moga-moga ianya memberikan peringatan kembali kepada kita dan juga apa sebenarnya yang sewajarnya kita laksanakan sebagai Muslimah, sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah SWT berada di muka bumi ini. Okay. Malam ini Ustazah nak kongsi tentang bila disebutkan sebagai masuk bulan Muharram. Bila masuk bulan Muharram ni, walaupun kita sudah berada dah 9 hari ini, kita selalu menyebutkan masuk je Muharram yang kita tahu hijrah. Betul tak? Dengar tak suara Ustazah ni? Jelas tak? Jelas ya? Jelas Ustazah. Jelas. Okey, bila sambutan Muharram, apa yang terfikir di kalangan masyarakat Islam, termasuklah kita, ialah tentang hijrah. Tentang hijrah tu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi bila sebutkan tentang hijrah ni, pelbagailah hidangan-hidangan, tazkirah-tazkirah, ceramah-ceramah yang dihidangkan kepada muslimat, muslimin di Malaysia ni tentang hijrah daripada kebaikan kepada kebenaran. Pelbagai aspek di kupas. Ada yang hijrah seorang wanita, bagaimana hijrah daripada hijabnya, tidak menutup aurat, pergi ke hijab menutup aurat. Pelbagai cerita tentang hijrah ini dibentangkan kepada apa hijrah yang paling besar, apa hijrah yang paling besar dalam sejarah Islam ini, yang menjadi satu sunnah, yang sunnah itu adalah sunnah yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Islam, tidak terkecuali. Yang terkecuali ni ialah yang tidak mukallaf lah. Okay. Bila disebutkan tentang ma'al hijrah ni, adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah ni kita nampak macam perkara yang tak berapa penting lah pada kita, sebab kita tak boleh nak hijrah dah daripada kota Mekah ke kota Madinah, dah lagi hijrah lagi. Tetapi kita tidak memandang, ataupun kita mungkin tak berapa ambil peduli bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hijrah yang paling besar sekali ialah untuk mewujudkan tujuan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah bukan sebab nak lari daripada bangsa Quraisy.
Bukan sebab nak melarikan diri daripada bangsa Quraisy yang nak bunuh Rasulullah kerana membawa ajaran atau risalah Islam. Tetapi tujuan yang paling besar yang Allah minta supaya Rasulullah berhijrah itu adalah untuk wujudkan sebuah negara Islam di Madinah. Kenapa? Kerana di Mekah tak boleh nak wujudkan negara Islam. Walaupun kita melihat di Mekah ini adalah satu bangsa je, bangsa Quraisy je. Tapi tak boleh nak wujudkan sebuah negara Islam di Mekah. Ada satu bangsa, kita kata satu bangsa Melayu je lah. Patutnya boleh wujudkan sebuah negara Islam. Hakikatnya 60 tahun orang Melayu memerintah negara kita pun tak boleh nak wujudkan sebuah negara Islam yang di dalamnya, bila sebutkan sebuah negara Islam ini, di dalamnya ialah akan berlaku perlaksanaan Islam yang menyeluruh, Islam yang syumul. Dia bukan Islam yang juz'iyah, yang sikit-sikit, ambil barat punya sikit, ambil timur punya sikit, Jepun punya sikit. Bukan. Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Madinah untuk apa? Wujudkan sebuah negara Islam. Nanti bila dapat sebuah negara Islam, boleh terwujud sebuah negara Islam, akan menguasai rakyat dalam negara itu untuk melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam pelbagai aspek. Semua aspek. Sebab Islam ni menyelesaikan masalah akidah, boleh menguruskan masalah ibadah, boleh diuruskan masalah akhlak, boleh diuruskan masalah pendidikan, perundangan, pelbagai aspek boleh diuruskan bila kita dapat sebuah negara Islam. Yang paling besar sunnah hijrah Rasulullah ialah mewujudkan sebuah negara Islam. Kita pandang sunnah Rasulullah ini sunnah-sunnah yang banyak, yang sunat-sunat lah. Makanan sunnah, minuman sunnah, pakaian sunnah. Betul tak? Banyak yang dibincang sebab tidak terbuka untuk mewujudkan sebuah negara Islam. Tak ambil kisah pun apa yang berlaku. Kita cemas. Kerajaan akan diambil oleh Pakatan Harapan balik. Kita merasa cemas. Ada orang dia tak kisah. Umat Melayu juga, yang berbangsa, yang beragama Islam juga, tak ambil kisah pun. Kenapa? Sunnah Rasulullah itu ada satu yang lebih besar. Sunnahnya ini adalah mewujudkan sebuah negara Islam di Madinah. Maksudnya, setiap umat Islam mesti berusaha. Bukan setakat mesti, wajib berusaha. Bila tidak ada sebuah negara Islam, wajib diusahakan sebab Rasulullah menjadi contoh. Para sahabat kerana nak laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada sebuah negara Islam, macam mana nak laksanakan perintah Allah? Kita akan dihalangi oleh pelbagai bentuk musuh yang ada. Banyak musuh-musuhnya. Bukan setakat musuh munafik, bukan setakat musuh kafir, bukan setakat musuh-musuh yang kita kata berada di hadapan kita. Musuh-musuh liberalnya, musuh-musuh sekularnya, musuh-musuh komunisnya, semua itu akan menggagalkan bila kita tidak dapat mewujudkan sebuah negara Islam. Itulah sunnah yang paling besar yang Nabi tunjuk dalam bentuk praktikal, dalam bentuk amali. Rasulullah berhijrah, tunjuk bab di sanalah nanti. Di Madinah itulah nanti Nabi nak tunjuk bagaimana pelaksanaan syariat Allah itu boleh dilaksanakan bila terwujudnya sebuah negara Islam, menjadi penguasa kepada negara di Madinah. Dan kita melihat di Madinah ini suasana masyarakatnya suasana masyarakat majmuk. Lagi susah. Kalau nak ikutkan lagi susah berbanding dengan masyarakat di kota Mekah yang satu bangsanya, bangsa Quraisy. Majoriti bangsa Quraisy lah. Yang datang pergi mengerjakan haji je. Yang bangsa-bangsa daripada bangsa lain. Tapi masyarakat Madinah adalah masyarakat majmuk. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Yang banyak jenis Yahudi yang ada di Madinah. Kita akan merasakan susahnya
Susahnya nak masukkan Islam di orang ni. Susahnya nak amar makruf nahi mungkar kepada mereka ni. Susahnya nak melaksanakan syariat Islam kepada mereka ni. Sebab masyarakat majmuk. Tapi Allah beritahu bila ada sebuah negara Islam, mudah umumkan supaya Nabi pergi, bukan setunya Islam di Madinah. Tunjuk cara itu adalah contoh kuduah yang masyarakat selepas itu kena buat seperti yang Nabi buat. Ni yang kita tak ambil sunnah ni. Padahal kalau kita berusaha untuk mewujudkan sebuah negara Islam ini, kita dah sunnah wajib. Bukan sunnah sunat. Di sunnah ni, dia ada sunnah wajib. Ada sunnah sunat. Kahwin 4, sunnah lah. Kan? Sunnah yang sunat, bukan sunnah yang wajib. Hak ini sunnah yang wajib yang kena buat. Tapi masyarakat Islam tak nampak gambaran ni bila tidak diberitahu tentang hijratul Rasul yang paling besar ini adalah mewujudkan sebuah negara Islam. Kalau tidak, kita akan berada dalam keadaan yang akan diperkotak-katikkan oleh pihak musuh sebab kita tidak menguasai negara. Kalau orang kata PAS sebagai parti politik, sebagai parti politik nak sangat gila kuasa juga macam orang lain, memang Nabi memang nak kuasa. Kenapa nak kuasa tu? Allah suruh laksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang PAS nak kuasa pasal apa? Sebab nak laksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak dapat, tak cukup kerusi. Tak cukup kerusi. Bila tak cukup kerusi ni, kita terpaksa menghadapi cabaran-cabaran yang lebih besar. Jadi, kalau saya sebutkan tadi, sunnah untuk mewujudkan sebuah negara Islam ini adalah sunnah yang ditunjuk oleh Rasulullah, yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Islam, maka kerja-kerja untuk mewujudkan sebuah negara Islam itu juga adalah kerja sunnah. Kerja dalam dia sampai boleh terwujud macam mana Rasulullah buat. Rasulullah buat dalam bentuk yang dakwah. Belum sampai ke Madinah, Rasulullah dakwah dulu di Mekah. Dakwah, masukkan orang masuk Islam. Orang Madinah datang buat bai'ah, masukkan mereka masuk Islam supaya dia tersebar Islam sebelum terwujudnya sebuah negara Islam di Madinah. Rasulullah tarbiyah mereka ni. Rasulullah tarbiyah sampai dibai'ahkan mereka untuk sanggup taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat apa? Rasulullah menguruskan tu dalam keadaan yang melihat bahawa kalau tidak diuruskan modal insan ini, tidak ditarbiyah modal insan ini, maka tak akan terwujud orang-orang yang sanggup nak terima Islam dan mewujudkan ke arah sebuah negara Islam adalah pahala sunnah. Pahala sunnah yang berganda-ganda, bukan sikit. Pahala sunat-sunat yang kecil-kecil tu kita dapat juga. Macam hari ini kita puasa hari Tasu'ah, kan? Kita dapat pahala sunat hari ni. Bukan pahala wajib. Tapi nak berusaha untuk nak mewujudkan sebuah negara Islam ni, kita dapat pahala yang wajib. Kerana apa? Kerana kita nak hadap di satu perkara yang sangat besar. Nak melaksanakan. Bukan yang kecil-kecilan. Tak ada. Sebab itu, usaha-usaha kita yang kita buat ni, kita tak boleh buat secara individu. Rasulullah tunjukkan, nak wujudkan sebuah negara Islam ni, Rasulullah tunjukkan kena buat secara berjamaah. Kena duduk dalam satu jamaah. Tak boleh duduk dalam sorang-sorang. Tak boleh dalam yang kita kata, tak apalah, saya ada jamaah masjid. Saya dah duduk dalam jamaah surau saya. Saya dah duduk dalam jamaah mana? Jamaah komuniti setempat saya. Kita orang buat juga program. Kita orang buat juga program amar makruf nahi mungkar. Kita orang buat program kebajikan-kebajikan juga. Tetapi Rasulullah tunjuk pada kita programnya bukan sekadar dalam masyarakat setempat. Bukan sekadar masyarakat untuk jamaah masjid saja yang diurus.
Rasulullah nak supaya lebih besar daripada itu. Kerana jemaah masjid